Maksudnya Muaz, engkau nak mati, engkau matilah. Aku bukan nak menangis sebab engkau nak mati, tetapi aku menangis sebab ilmu yang akan hilang. Kata Muaz kepada murid dia ni, innal ilma kama huwa lam yadhhab. Yazid, sesungguhnya ilmu ini sama semacam mana dia takkan hilang. Muaz pesan kepada murid dia, Yazid, engkau pergi jumpa 4 orang selepas daripada aku. Nak ilmu, jumpa 4 orang. Siapa 4 orang ni? Jumpa Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Yang tadi. Mula-mula Nabi sampai Madinah, Nabi persaudarakan Abdullah bin Mas'ud dengan Muaz. Engkau pergi jumpa dia. Saudara aku. Nak ilmu, cari dia. Siapa lagi? Cari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, Yahudi yang masuk Islam, pakar ahli kitab. Di kalangan Yahudi, mereka ada senarai beberapa orang pakar ahli kitab. Salah satu daripada pakar ni masuk Islam. Bahkan setelah Abdullah bin Salam masuk Islam, dia masih lagi dikenali sebagai pakar ahli kitab. Di kalangan Yahudi masih lagi kenal dia. Sebab tu lepas dia masuk Islam, Yahudi tak boleh buat main. Yahudi kalau nak tipu ajaran Islam, contohnya Quran bawa sama dengan apa yang ada dalam kitab dia. Yahudi tak boleh tipu, kata tak ada, ajaran kami tak ada ni. Sebab pakar agama mereka masuk Islam dah. Abdullah bin Salam. Yang ketiga, kata Mu'adh kepada Yazid, jumpa dengan Umar bin Khattab. Ini orang yang ketiga. Tapi Mu'adh kata, engkau tak payah jumpa Umar lah, sebab Umar ni sibuk pemerintah. Jadi engkau takkan dapat apa-apa daripada Umar pun. Yang keempat, jumpa Salman Al-Farisi. Aku mati, ilmu tak hilang, jangan takut, cari 4 orang ni. Abdullah bin Salam, Abdullah bin Mas'ud, Salman Al-Farisi dan juga Umar. Umar terkeluar senarai sebab dia sekarang ahli politik. Dia pemerintah, dia sibuk. Jadi 3 orang ni kamu jumpa dan ambil manfaat daripada mereka. Yazid, murid kepada Muaz, dia pergi ketika itu ke Kufah, jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Bila jumpa Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, inna Mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Mu'adh adalah ummatan qanitan lillah, satu umat yang qanit, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakun minal musyrikin, dan bukannya musyrik. Tentu ayat ini ayat Quran. Allah sebut dalam Quran, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang taat kepada Allah dan dia bukan musyrik. Orang bila dengar Abdullah bin Mas'ud kata inna Mu'adh, orang kata apa? Abdullah bin Mas'ud salah sebut kot. Patutnya Ibrahim dia salah pergi sebut Mu'adh. Orang datang tanya sekali lagi, Abdullah bin Mas'ud, kau salah sebut kot ayat Quran tu. Abdullah bin Mas'ud kata, aku tak salah sebut, memang aku sebut inna Mu'adh, sesungguhnya Mu'adh. Bila orang tanya kepada dia, dia kata, kunna nushbihuhu bi Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya kami menyamakan Mu'az dengan Ibrahim alaihi salam. Sebab apa? Abdullah bin Mas'ud kata, apa maksud umat? Ummah? Orang tak tahu. Abdullah bin Mas'ud kata, ummah man yu'allimun nasa khairah. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, walaupun dia seorang, dia ummah. Ibrahim dengan Ismail tak ada orang dengan mereka, tapi mengajarkan kebaikan, dia ummah. Mu'az mengajarkan kebaikan. Daripada zaman Nabi, dia pergi ke Yaman, kemudian dia bawa orang pergi haji, kemudian dia pergi ke Syam, kemudian dia jadi pemerintah, dia menyebarkan kebaikan. Apa maksud qanit? Qanit mayuti' Allah wa rasulah. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Mu'az adalah orang yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sejam dah habis. Kita nak sambung hadis kan minggu depan. Minggu depan tu lah. Ada sambung silang. Panjang pula cerita Mu'az sebab Mu'az ni seorang sahabat yang penting, walaupun kita tak cerita banyak. Sebelum kita cerita banyak tentang dia, sebab tak ada lagi hadis dia dalam hadis An-Nawawi atau Ibn Rajab. Tapi bila sampai hadis dia, kita cerita sikit tentang Mu'az. Baiklah, kita tinggalkan hadis ni, kita cerita minggu depan. Sebelum kita berhenti sikit masa, saya nak cerita tentang, dia ada kena-mengena juga dengan hadis ni, yang mana di bahagian hujung hadis Nabi SAW cerita tentang kuffa alaika hadha.
Nabi kata kepada Muaz, jaga ni mulut. Dan apabila Muaz kata, takkanlah kami masuk neraka, takkanlah kami dihukum berdasarkan mulut kami, Nabi kata, thaqilatka ummuka, mudah-mudahan kau hilang ibu engkau. Adakah manusia akan masuk ke dalam neraka melainkan disebabkan hasil lidah mereka? Kita cerita sikit tentang ini. Minggu depan kita akan cerita detail lah, cuma sedikit. Bila kita boleh cerita keburukan orang? Kadang-kadang bab ini kita terlepas pandang. Kalau urusan tu antara kita dengan orang, dua orang, kita tak boleh ceritakan keburukan orang. Peribadi orang tu kita tak boleh ceritakan. Membuka aib dia tak boleh. Sebagaimana kita tak mau orang buka aib kita, dosa-dosa kita yang tersembunyi, sebegitu juga kita tak boleh buka aib orang lain. Melainkan aib tu tersebar dan semua orang tahu lah. Semua orang tahu dia ni memang janji dia, kalau janji pukul 7, 7.30 dia sampai. Semua orang tahu. 7 orang nama Ahmad. Orang tanya, Ahmad yang mana satu? Alah, Ahmad yang 7.30 tu lah. Itu bukan kita nak kutuk dia. Semua orang tahu itu perangai dia. Ataupun dia suka mencarut. Dia suka kata gila babi. Dia tak mencarut, dia kata gila babi. Orang tanya, Abu yang mana satu? Abu gila babi tu. Itu bukan kata nak kutuk dia. Memang dia perangai macam tu. Tapi kalau dosa yang orang buat antara dia dengan Allah, dia bersembunyi, kita ternampak dia buat dosa tu, kita tutup lebih baik. Sesiapa yang menutup kesalahan sahabatnya, Allah tutup kesalahan dia. Itu janji Nabi SAW. Jadi kita kena ingat, sebagaimana kita syarah hadis-hadis sebelum ni kan, apa yang kita buat di dunia sebenarnya bukan di dunia, tapi di belakangnya ada di akhirat. Lepas tu Allah sebut, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Lepas tu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan Tuhan kamu. Itu di dunia. Di akhirat apa? Dalam masa yang sama, sekarang ni kamu sedang berlumba untuk syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dia dua, di dunia dan di akhirat. Bila kita tutup aib orang, kelemahan orang dan sebagainya, sama juga. Di dunia kita tutup dia, tapi sebenarnya apa? Sebenarnya salah satu daripada aib kita Allah tutup daripada dibuka di dunia dan juga di akhirat. Jadi bila kita buat baik kepada orang kan, kita buat baik tu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Siapa yang buat baik fali nafsihi, kepada diri dia. Siapa yang buat jahat fa'alaih, ke atas dia. Jadi sebelum kita fikir kita buat baik ni untuk orang, untuk kita. Jadi itu berkaitan dengan menutup aib orang. Tetapi ada aib yang tak boleh tutup. Aib mana yang tak boleh tutup? Satu antara yang tak boleh tutup, apabila aib tu melibatkan kezaliman kepada orang lain. Sama ada zalim tu kecil ataupun zalim tu besar, kalau kita tutup aib, menjadikan orang lain dizalimi, pada ketika itu, dengan kadarnya, kita boleh buka aib orang. Kita nampak orang kena rompak, kita kenal perompak tu. Memang kita kenal muka dia. Tapi kita tak mau buka cerita sebab aku tak mau bagi dia malu. Tak boleh. Sebab ini melibatkan orang lain. Kezaliman dia memberi kesan kepada orang lain. Itu tak boleh. Mesti diceritakan. Ataupun kita tahu dia ni kalau hutang mesti dia tak bayarnya. Dia nak bayar hutang, cukup lihat. Dia mai jumpa kawan kita nak minta hutang. Aku tak ada duit, aku nak pinjam duit. Kita tahu, aku ada pengalaman dah dengan Mamat ni, dia susah nak bayar hutang. Kita boleh bagi tahu kat kawan kita. Aku bukanlah nak kata jangan bagi, tapi kalau hang nak bagi kat dia, hang kena fikir balik. Anggaplah seolah-olah duit tu hang takkan dapat balik. Sebab dia susah nak bayar balik. Itu tak apa. Sebab apabila kita bercakap itu, kita menyelamatkan orang daripada dia dizalimi. Baik, apa lagi yang boleh? Apabila orang bercakap satu urusan yang menyesatkan manusia, aib dia tak boleh disembunyikan. Sama ada sikit ataupun banyak, sama ada sekali ataupun berkali-kali, tak boleh sembunyikan. Kalau dia buat silap sekali, kita jangan kata sekali je dia silap, jangan sebut kesilapan dia. Kita kena sebut. Kata-kata si fulan dalam bab ini adalah salah. Kita boleh sebut. Kalau tak mau sebut nama dia pun tak apalah. Mungkin kita memikirkan
faedah dakwah dan sebagainya, kita mau sebut kata-kata ini adalah salah. Tapi kalau kita nak sebut nama, ini para ulama buat, tuan-tuan. Kata orang ni dalam bab ini tak kena. Kata imam ini dalam bab ini salah, bercanggah dengan hadis. Dia ni tersalah di dalam menilai. Dia ini tersilap. Pandangan dia ini meleset. Itu boleh. Kalau dia silap sekali. Kalau ada orang kata, pasal apa tak bagi nasihat dekat dia saja? Dia apa betul? Ini bukan masalah dia apa betul. Kita ni kenapa betul juga? Dia datangkan satu perkataan salah tentang agama, tafsiran yang salah tentang agama. Kita boleh nasihat dia. Apa betul lah perkataan hak ni salah. Dia pun boleh betul. Tetapi apa pentingnya kita perbetul sendiri? Sebab itu pendirian kita, mewakili pendirian kita. Kita ni bukanlah ulama, tak beza banyak. Tapi kadang-kadang mungkinlah di antara kita ni orang kenal. Contohnya bila orang semua orang kenal. Orang bila kata Haji Fatah, kawan-kawan dia semua kenal. Oh, Haji Fatah bab agama dia tak menipu. Dia mesti cakap ada fakta. Ini contoh. Bila Haji Fatah kata pandangan si fulan A bin B ni mengarut, sebagai contoh, apa kesan dia? Kesan dia orang akan kata, pandangan ni mengarut. Sebab apa? Sebab Haji Fatah kata. Habis tu kalau Haji Fatah kata, maksudnya apa? Oh, Haji Fatah ni bab agama dia tak menipu. Itu kesan dia. Kalau satu pandangan salah, mungkin itu boleh tarik balik pandangan dia. Tetapi apabila kita bercakap tentang kesilapan itu, dia memberi kesan yang besar. Itu kalau orang salah sekali-sekala. Kalau orang tu kerap sangat salah, bukan salah, bukan silap, dia kerap sangat cakap benda yang merepek tentang agama. Semua tafsiran-tafsiran agama dia semua meleset. Tak ada disiplin dalam ilmu, tak kaji kitab asal, tak lihat perkataan ulama hadis dan ulama tafsir, tak ambil tahu taraf hadis dalam menyampaikan satu benda. Segala maklumat yang sampai dekat dia, dia sebarkan dekat orang lain. Tafsiran-tafsiran yang tak masuk akal, dia sebarkan atas nama agama. Contohnya orang ni kerap sangat buat benda begini. Boleh tak boleh sebut kesalahan? Dalam kes ini, dia boleh diletakkan dengan namanya sifat-sifat salah itu. Para ulama berbeza pandangan. Ada ulama yang guna perkataan yang lembut. Hada munkarul hadis. Dia ni hadis-hadis dia munkar. Hada yuttahamu bil kadhib. Dia ini dituduh pendusta. Ada ulama yang keras. Hada kadzab. Dia ni penipu. Ada ulama Ibn Hibban keras lagi. Ilaihi muntaha kadzab. Semua penipu dialah kepala. Ada ulama lagi keras. Malik kata Dajjalu minad dajajilah. Ini salah satu daripada dajjal-dajjal yang akan keluar. Gelaran ni dibagi kat siapa? Bukan orang silap sekali. Orang silap sekali tak boleh. Dia mungkin tersilap. Macam kita lah, kita baca hadis, kita tersasul perkataan. Kita semua orang buat salah. Kadang-kadang kita percaya orang ni tersilap berlaku. Tetapi kalau orang yang memang mulut dia suka tipu, ataupun dia memang tak berhati-hati, dia bagi saja khabar betul, khabar salah dia bagi, kita akan kata hadha hatibul lail. Ini pengumpul kayu api waktu malam. Pengumpul kayu api waktu malam, dia kumpul kayu ke apa ke, ular ke, semua dia kumpul. Diibaratkan seperti inilah, Sudin potong kayu api. Kayu api pun dia potong, kaki dia pun dia nak potong. Dia angkut dia semua. Ini kita kena bagi tahu. Orang ni si fulan, kalau dia kerap buat, dan beritahu si fulan, dia ini dia main sampai je semua benda, tak ambil tahu. Si fulan, orang ni dalam hadis dia sampai je betul ke tak betul. Kalau orang tu kerap buat silap, adakah itu dikira penghinaan dekat dia? Tak. Mungkin ibadat dia lagi bagus daripada kita. Mungkin dia lebih dekat dengan Allah daripada kita. Mungkin dia ini lebih tinggi kedudukan dia daripada kita. Mungkin dia akan masuk syurga lebih dahulu daripada kita. Mungkin juga kita akan sama-sama dengan dia dapat rahmat Allah. Mungkin. Tetapi kita bercakap ni bukan sebab kita, bukan sebab dia. Sebab kesan yang tinggal kepada orang-orang lain. Jadi itu sedikit kaitan dengan bila kita bercakap tentang orang, tentang kesalahan orang. Tak ada kena mengenal kita dengan dia. Kalau teruk sangat salah dia, perkataan kritikan itu juga mesti berat. Tapi peribadi dia antara dia dengan Allah. Dan itu jugalah, kadang-kadang bila mengkritik ni batasan dia kena jaga lah.
Jangan melampau sangat. Dia ni salah banyak sangat. Kita pergi kata dia ni mabuk ketum ke apa, tak kena. Itu melampau. Tak patutlah kita sebut begitu. Rupanya betul tak betul tak tahulah, tapi tak patutlah kita sebut begitu. Tapi sebahagian ulama menggunakan perkataan yang keras bagi orang yang dengan sengaja banyak melakukan kesalahan. Jadi saya ingat setakat ni untuk hari ni kita cerita